salam sejahtera. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Nur Syafiqah Fitri binti Rais. Pada hari ini saya akan mengubah sesuatu topik untuk memberi ucapan mengenai kebaikan dan keburukan pembelajaran atas talian. Kelas online atau kelas dalam talian ini adalah satu siri pengalaman pengajaran menggunakan rangkaian digital untuk berinteraksi, mengkaji dan membincangkan. Kelas dalam talian ini tidak memerlukan pertemuan tatap muka di lokasi fizikal. Kelas yang sama seperti kelas WebEx juga dipanggil sebagai pembelajaran hibrid atau dicampur adalah serupa dengan kelas dalam talian, tetapi memerlukan kelas-kelas berjadual teratur atau pertemuan tatap muka. Di dalam era digital revolusi terkini, bidang pendidikan tidak ketinggalan dalam mengalami transformasi ke arah andragogi dan pedagogi. Secara digital, pelaksanaan pembelajaran dalam talian telah dipraktikkan dalam negara-negara maju kerana ia dipercayai mampu memberikan pelbagai manfaat dan kebaikan. Justru itu, kelas dalam talian ini harus diberikan penekanan terhadap pelajar kerana zaman kini merupakan zaman teknologi yang serba canggih. Hal ini diperkatakan kerana bagi membantu pelajar dalam mengenal pasti kebaikan dan keburukan pembelajaran atas talian dengan lebih mendalam dan secara terperinci. Sebagai contoh, pada Januari 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia iaitu WHO telah mengisytiharkan situasi pandemik akibat penularan sejenis viral baharu jenis iaitu corona yang menyebabkan wabak COVID-19. Selaras dengan pengisytiharan wabak ini, semua negara telah menutup semua sektor termasuklah sektor pendidikan. Langkah penutupan sektor pendidikan ini menyebabkan semua sekolah dan semua pusat pengajian tinggi ditutup bagi memutuskan rangkaian penularan wabak yang berbahaya ini. Akibatnya, proses pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka telah diamalkan sejak zaman dahulu lagi secara terpaksa dihentikan dalam tempoh pemerintah kawalan pergerakan iaitu PKP. Oleh itu, terdapat pelajar yang masih dibelenggu dengan permasalahan dan pembelajaran atas talian sama ada ia boleh dijalankan maupun tidak. Oleh itu, terdapat kebaikan dan keburukan pembelajaran atas talian ini. Terdapat 5 kebaikan pembelajaran atas talian. Yang pertama adalah dapat menjimatkan wang. Kerana pembelajaran online membolehkan pelajar untuk menjimatkan wang. Kebanyakan pelajar menghabiskan wang untuk membayar tambang bas, untuk pergi ke sekolah atau universiti. Wang untuk makan juga harus diambil kira. Jika pembelajaran secara online dijalankan, pelajar hanya perlu duduk di rumah, membuka laptop dan boleh melakukan pembelajaran secara maya. Okey, yang kedua adalah dapat mengatur jadual dengan lebih baik. Pengajar selalunya akan memberikan masa atau waktu untuk setiap kelas yang akan dilakukan. Dengan adanya jadual kelas dari pengajar, pelajar dapat mengatur jadual mereka dengan lebih mudah. Memandangkan pelajar juga ada hal yang perlu dilakukan di rumah, mereka boleh menyusun dan sedia masa untuk belajar dan urus urusan di rumah. Yang ketiga adalah persiapan menghadapi kelas online atau pembelajaran secara atas talian. Jika perlu ke sekolah atau ke universiti, pelajar perlu bangun bersiap awal kerana perlu mengejar masa untuk ke sekolah sebelum kelas bermula. Namun, pembelajaran secara online sangat mudah kerana pelajar tidak perlu bersiap awal. Pelajar selalunya hanya akan bersiap 1 jam atau setengah jam sebelum kelas bermula. Mereka hanya perlu membuka laptop atau duduk belajar dengan guru serta kawan-kawan yang lain. Yang ketiga adalah bahan pembelajaran. Seorang pelajar sememangnya memerlukan banyak buku untuk setiap subjek atau kos. Namun, belajar secara online dapat mengurangkan penggunaan buku. Hal ini kerana pengajar akan memberi nota dalam bentuk PDF atau nota online yang boleh dirujuk. Selain dapat mengurangkan penggunaan kertas, pelajar dapat mengurang kos dari segi pembelian buku yang agak mahal. Yang terakhir adalah yang kelima, fleksibel dari segi
masa dan tempat. Jika pelajar masih belajar online dan pelajar masih mengatur masa belajar mereka, pengaturan dari segi masa dan tempat adalah sangat fleksibel jika anda belajar secara online. Pelajar boleh memilih tempat mereka yang selesa dan boleh menjalankan pembelajaran yang lebih baik. Seterusnya adalah keburukan pembelajaran dalam talian. Terdapat 5 keburukan dalam pembelajaran dalam talian. Yang pertama, hilang fokus ketika pembelajaran dijalankan. Memandangkan pembelajaran secara online ini bebas tanpa guru di hadapan, seperti di dalam kelas, sangat mudah untuk pelajar hilang fokus. Mungkin dalam 15 minit maupun 30 minit sahaja dalam pembelajaran. Pelajar masih boleh fokus, namun jika berterusan, sesetengah pelajar akan mula rasa bosan dan mereka tidak dapat mengikut rentak pembelajaran dengan baik. Oleh itu, para pengajar perlu mengambil hal ini ketika melakukan kelas online bagi mengelakkan pelajar rasa bosan dan hilang fokus. Yang kedua, data internet yang lemah. Tidak dapat dinafikan bahawa pelajar yang belajar secara online ini akan memakan data internet yang sangat banyak. Pelajar perlu berbelanja banyak untuk membeli data internet yang kuat supaya pembelajaran dapat dijalankan tanpa gangguan talian. Banyak pelajar yang tidak dapat mengikuti kelas online kerana ketiadaan data internet yang kuat. Pelajar perlu memilih pakej internet yang sesuai untuk melancarkan proses pembelajaran. Yang ketiga adalah mudah terganggu dengan persekitaran. Belajar secara online akan membuatkan pelajar mudah terganggu dengan benda lain. Sebagai contoh, diganggu oleh mesej dari WhatsApp, tertarik dengan media sosial, mungkin juga diganggu oleh suasana yang bising di dalam rumah seperti diganggu oleh adik-adik. Pelajar yang terganggu ini sudah pastinya tidak dapat menangkap sesi pembelajaran yang baik dan membuat mereka lebih terpengaruh dengan benda-benda yang lain. Yang keempat adalah sukar difahami. Sesetengah pelajar lebih suka belajar di sekolah berbanding belajar di universiti kerana mereka akan dapat memahami subjek dengan lebih baik serta mendalam. Pelajar belajar secara online akan melambatkan pemahaman, lebih-lebih lagi jika pengajar tidak memberikan contoh atau penerangan yang baik. Hal ini akan menyulitkan para pelajar untuk lebih faham dengan apa yang diajar. Oleh itu, pengajar perlu lebih bersedia dengan bahan-bahan pembelajaran yang lebih lengkap agar dapat membantu pelajar yang lebih faham. Yang terakhir adalah yang kelima. Yang kelima adalah kurang pengawasan daripada ibu bapa maupun tenaga pengajar. Pelajar akan lebih berdikari jika belajar secara online kerana para pengajar tidak dapat mengawasi secara depan-depan seperti di dalam kelas. Dengan kurangnya pengawasan, pelajar akan lebih terdorong dengan melakukan hal lain semasa pembelajaran telah dijalankan. Oleh itu, dengan kurangnya pengawasan, pelajar akan lebih mendorong untuk mengawal hal lain semasa pengajaran dilakukan. Pengajar perlu memastikan semua pelajar hadir dalam kelas online dengan menyuruh mereka membuka kamera, laptop atau suara. Sesetengah pelajar mungkin kurang senang dengan keadaan ini, namun perlu elakkan supaya pelajar dapat fokus dan memahami apa yang diajar. Seterusnya adalah pilihan yang terbaik dalam memilih cara pembelajaran. Anda mesti menganalisis kedua-dua kebaikan dan keburukan pendidikan dalam talian. Jadi, anda boleh membuat keputusan yang tepat. Anda perlu memutuskan apa yang sesuai dengan anda yang terbaik dan bagaimana anda boleh mencapai matlamat anda sama ada dalam talian atau dalam bilik darjah secara tradisional. Adalah penting untuk ingat bahawa walaupun pendidikan anda tanpa mengira tetapan bergantung kepada disiplin dan motivasi untuk belajar anda. Akhirnya, keputusan akan mencerminkan usaha yang anda dimasukkan ke dalam pendidikan anda. Kesimpulannya di sini, sekiranya anda seorang pelajar, anda perlu mengambil kira dengan semua kelebihan dan kekurangan belajar secara online untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik. Para pengajar juga perlu memahami tugas mereka dengan lebih terperinci.
Belajar di dalam kelas dan belajar secara online adalah berbeza. Oleh itu, kedua-dua pihak perlu menjalankan tugas masing-masing agar pengajaran dan pembelajaran dapat dilakukan dengan jayanya. Banyak pelajar mungkin akan gagal sekiranya tidak ambil kira. Hal ini, pendidikan sangat penting dan perlu memahami peranan mereka dengan baik. Jika belajar bersungguh-sungguh, sudah pastinya kejayaan yang pudar itu dapat mencapai dengan mudah. Okey, itu saja daripada saya. Kita akan jumpa lagi. Terima kasih.